predecessor dekat ground beam. Oh. Okey, buka predecessor dia. Tick yang setting up. Apa? Tick out. Okay. Sama juga buat macam yang untuk insurans tadi, you ambil lah item mobilization tu, tick preliminaries. Kat mana? Mobilization. Pilih preliminaries. Sorry, bukan preliminaries, yang bawah dia apa? Item insurans yang tergantung tu. Tergantung. Okey. Kita dah sambung. Kita run. Okey, ini tak 100. Betul. Kita tengok. Dashboard cost. Copy. Tutup landai. Sorry lah. Bentuk kurang lagi lah. Tapi dia dah nampak dah. Dia punya lentik-lentik tu dah nampak dah. Lentik-lentik. 80% dia lagi mendata Katanya kalau kita tengok yang fizikal ni, yang warna biru tu, yang pada starting tu dia sebenarnya dia masih mencanak naik. Lagi mencanak lagi. Sikit nak turun melandaikan dia lagi. Sama ada kita panjangkan tempoh masa. Boleh panjangkan tempoh masa, betul? Kita try panjangkan tempoh masa dia tu, duration dia tu. Kita try tengok. Okey. Gancat. Okey. Kosongkan balik. 0%. Okey. Okey, Fandi buat ni timbuk. Okey, kita cuba ubah tadi daripada insurans dengan sub office tadi yang office tu kita buang predecessor nombor 2 tu, kita gantikan dulu dengan insurans nombor 4. Dulu dengan nombor 4. Okey. Okey. Yang ni kita tengok di belakang. Okey, cuba kita try tengok yang tu dulu. Nampak beza tak? Okey, masukkan persen 100%. Persen balik. 100%. Betul tak? Satu ni lagi landai lah. Ada starting curve tu. Nampak tak? Tu macam dia nampak lah. Dah beza. Beza tu nampak lah. Dia dah menurun lah. Dah menurun. Kan? Yang belakang tu lagi. Cuma ni boleh tak Fendi? Dekat yang mid of this project ni kita bagi task tu start awal. Bagi start awal. Bagi task-task yang dekat mid of this project, pertengahan projek ni kan. Kita bagi dia start awal. Okey, nampak. Nampak tak? Nampak. Kita try okay nah. Okey. Lagi. Kita try tengok. Dia landai yang kita nak naik awal. Tunggu kita cuba Kita cuba tak apa, kita cuba ni. Memang basicnya selalu buat je tu, memang skill tu memang dah jadi dah, memang loading tu memang ada kat mana kita dah tahu lah. Kita start awal. Okey, cuba sini Bandi, cuba kita try tengok setting out tu dengan setting out pad footing, slack, ground beam, column, roof beam tu kita cuba start awal tengok. Kita cuba tengok. Compresskan di tengah lah. Kita cuba tengok masa masa mobilize tu kita ambil atau apa concurrent ke lapping dekat mobilize ke? Atau macam mana? Sebab kita cuba nak bagi nampak S dekat
Ah. Tegak dia punya. Yes. Dia cepat memanjat lah. Yes. Kan kita dah dapatkan S tu kan. Try ni. Kita saja kita buat kajian. Nombor 9 tu. Nampak apa benda ni. Nombor 9 tu kita tengok researcher tu sambung pada 7 kan. Pada item 7. Sekarang kita alihkan dia, kita sambung dengan item nombor 6. Clearing. Clearing. Mana dia awalkan lagi. Kerja yang bawah tu pun pad footing tu kita sambung pada 6 juga. Buang 7 jadikan ada. Kita klik dekat secondary. Kerja yang apa ni? Ground beam. Tengok dua hari klik dekat ground beam tadi. Ground beam tu kita tarikkan dia start selepas pad footing nombor 10. Buang leg semua. Black. Setting out ni. Tak apa, you takut you buang je. You buang yang semua, tak apa, you buat satu ke semua. Tak apa, kita susun balik. Black putting Black putting. So, dia akan ke depan dengan semua. Kalau kita tengok ni, kita tarik ke depan. Ni kejap. Tengku pi ke ID 8. Klik dia. Lepas tu outden sebab apa dia duduk di bawah prelim ni. Outden. Okay. Ni outden Okay, dah cukup. Kita try tengok. Okay, continue. Semua okey. Cuba sambung dulu task yang ada yang item setting out tu. Kamu sambung yang dekat item non column tak tahu. Yang selalu tak tahulah dia punya basicnya. Selalu saya sambung yang mana task yang selepasnya saja. Lagi dia tak mengganggu aliran saya. Column. Apa column tu apa? Dia kena bersambung. No. Terbalik. Mana daripada kolom ni sambungkan ke setting out tadi. Setting out punya tu. Successor dia ada. Ini kan? Sambung. Sama juga item untuk mobilization tu sambunglah mana-mana dekat item pergi MNE work. Architect work ke. Kalau nak klik daripada architectnya tetap decision daripada mobilization. Dia ada sambung. Kita tengok sudah boleh kau. Okay, boleh. Pasal dia task sikit ni dia Tahu. Pandai dia jadi tak? Ya. Dia macam ni, Fandi, dia takkan dapat bentuk S yang cantik sebab apa 6 bulan lah. Betul. Tapi dia punya curve tu boleh dapat. Curve dia tu kan. Curve dia tu. Tu nampak? Nampak tak? Ni okey lah ni. Nampak tak biru tu kan? Alhamdulillah dekat tembak jadi ni. Okay, kita compare lagi. Compare lagi. Nampak? Nampak tak? Tu kewangan pun dah nampak molek dah kewangan tu. Kan? Okey ni. Cantik kalau compare yang nombor 1, nombor 2, 3. Nombor 1, 2, 3 tu dia nampak macam mencanak kan? Maknanya start kerja tadi tak ada lagi sangat lah kan? Boleh enjoy tu. Betul. Dalam 55% tu dah start macam nak naik dah. Nampak tak? Kewangan pun cantik pun. Ni kira logik lah kan? Tengok kewangan dia tak tinggi dengan fizikal. Ke mana ada retention kat situ. Faham tak? Fizikal tu jalan kalau ikutkan kalau setengah-setengah tu tak dapat juga kan. Maksud aku tu tengok graf apa ni cost graf cost dia duduk di bawah graf fizikal. Macam ibarat dia ada retention money lah. Okey, sekarang ni satu soalan cikgu bang lah. Okey, boleh tak physical percentage lebih rendah daripada physical percentage lebih rendah daripada percentage kewangan? Dia macam ni tau. Dia
ada juga okey, ada juga setengah-setengah program ada macam yang kau cakap ni ada. Tapi tak semestinya dia macam bersifat apa ni klien bayar lebih. Sebab apa? Kita kan ada joint measurement sheet. Cuma dari segi planning kita lah. Planning kita tu menunjukkan bahawa ada certain task tu yang mana fizikal tu lebih rendah daripada financial disebabkan kos dia tu. Kos tinggi tapi duration pendek. Mungkin juga tu pengaruh dia. Contoh kalau kita tengok macam NAC punya kerja lah, dia beli genset lah dia. Barang tu seminggu je. Tapi harga RM500,000. Yeah, betul. Dia buat wiring RM20,000, RM30,000. Tapi bila kadang-kadang ada pernah juga dah dapat soalan ni. Kan dia ketika kan kenapa you punya fizikal kewangan ni percentage kewangan you lagi tinggi daripada fizikal. Betul. Kan? Kita tak nak bayar, kita nak bayar ikut fizikal punya percentage. Lagi memang apa ni tak meja lah macam tu. Jadi jangan cakap tadi, kita dah ada sifu cakap tadi, kita dah ada organisasi apa semua kan. Lepas tu buat satu sesi meeting khas untuk benda ni. Ya, faham. Dia satu macam you cakap lah. Yang punya kerja piling 8 juta. Okey. Dia letak duration masa 3 bulan. Okey. Kerja yang tu dia terima lah. Cuma yalah, betul tak jawapan yang cakap tu just nak curi idea. Dia okey ya. Macam Fendi persoalkan benda ni kan. Memang selalunya dia akan jadi persoalan especially geng JKR. Sebab apa geng JKR ni kadang-kadang ni dia orang sebenarnya dia orang nak tahu tau, macam dia orang nak baru belajar. Macam tu tau. Dia orang macam nak mengkaji. Sambil dia orang tekan kita sambil dia orang mengkaji. Tahu tak? Okey. Tu yang kadang-kadang tu dia orang akan tanya, macam mana kau orang identify duration ni setiap subtask? Macam mana kau orang identify? Tu yang kadang-kadang bila persoalan tu main, kita rasa macam dia tanya soalan tu soalan yang bodoh tau, tapi ada betul juga tak? Ada betul juga. Okey, macam mana kita nak identify dekat dia macam tu kan? Bermakna kita ambil kos-kos semua tu, kos-kos yang dah kita menang tender tersebut, kos-kos tu setiap subtask tu kita dah menang tender tu. Lepas tu sampai waktu pelarasan dia selaras balik ikut harga semasa apa semua tu kan. Kita convert kepada duration based pada on cost. Macam tu. Okey, kalau you nak dapat sangat supaya top management you tak tertanya soalan seperti kenapa task ni pendek tapi cost dia tinggi. Ataupun kenapa duration ni banyak tapi cost dia rendah. Tak tu yang kadang-kadang mana-mana pun dia memang nak duit ke depan, fronting. Betul. Fronting money. Betul. Kan, maksudnya kita boleh backloading, nanti tak ada duit nak pusing. Yes. Tapi yang jawapan tadi macam tu lah, sama lah. Maknanya memang sebenarnya tak ada salah lah sebenarnya kalau kita kata financial ada yang physical tu. Lah. Jadi dia berserta dengan jawapan yang kita letak lah secara realistiknya. Ya, sebab apa kadang-kadang macam Fandi beritahu tu kan. Kadang-kadang tu di pertengahan at the middle of project tu kira cost tu lebih tinggi daripada fizikal. Kadang-kadang faktor macam tu lah kan. Berkemungkinan NAC lah bila dia dah start masuk dengan mesin tu. Dia jadi macam tu lah. Boleh faham insya-Allah lah boleh sebab apa orang kata apa dia sebenarnya S-curve ni dia bukannya satu orang kata apa kewajipan kan, kena dapat S juga. Dah dia bukan satu kewajipan. Setengah macam projek ad hoc tengoklah macam mana mencanak ni. Contoh macam tu yang buat hospital COVID di China tu kan 2 minggu dia buat kan. Tengok gerah dia orang macam mana, mesti mencanak gila-gila, kewangan pun sama mencanak. Dia tak semestinya sifat dia tu nak dapatkan critical path ni kan
nak dapatkan critical pass ni mesti result dia mesti S-curve. Tak semestinya. Tak semestinya. Kadang-kadang tu ada projek 1 bulan pertama ad hoc. Lepas tu bulan seterusnya okey landai balik. Disebabkan mungkin ada perasmian, nak kena siapkan footprint ke. Macam tu lah pengalaman kan. Dia tak ada lah sampai rigid sangat kan. Sampai rigid sangat. Mesti S. Kalau tak S, you fail. Dah. Kan dah. Tapi apabila nak buat perancangan ni, of course lah mesti kita nak dapatkan S. Sebab apa? Mana mungkin hari pertama dapat, hari kedua nak jalan kerja kan, semua nak masuk tu, insurans lagi tak ada apa semua, silap-silap berlaku kemalangan apa semua, kau tak ada apa semua kan. Tidak, kau pun tak dapat kontraktor ORIS pun tak dapat, insurans apa semua, levy pun tak dapat, tengok silap-silap kita kena saman. Nak claim pun tak boleh kan. Sebab apa? Insurans belum ada, macam ibarat kereta lah kan, kena dapat insurans dulu, pergi masuk JPJ, keluar nombor plate apa semua kan, barulah boleh perform tu kan kereta tu kan. Dia Itu kena poin yang paling penting tu. Ha? Mana kecil tu insurans nak kena standby dulu. Kan, korek sana jumpa kabel putus lagi. Oh, siapa nak bayar? Kan. Jadi memang selalunya starting tu kan, selalunya macam bulan pertama, kedua, ketiga tu dia landai lah kan. Kadang-kadang tu dia memang touch on the ground tu, tahu lah. Kadang-kadang tu dia dalam 0.8%, 1% saja kan, 1.2%, lepas tu 1.5%, landai. Lama-lama dia naik. Kan? Ada juga yang jenis mencanak naik kan. Ada juga macam kalau biasa kalau percentage kita untuk setiap bulan tu berapa maksimum? Biasanya kalau kita nak dapat 5% pun saya rasa macam susah juga. Macam mana? Kita punya progress fizikal kita setiap bulan kita boleh achieve sampai ke 5%. Kita boleh lebih daripada tu. Ni apa dia ni? Ni schedule ke actual? Tak actual. Dia depend. Dia macam ni tau lah. Dia depend kepada, dia macam ni tau. Dia ibarat macam ni. Katakanlah 2-3 hari lepas kau tak makan suplemen. Jadi mungkin kau nak mencangkul pun berat. Apabila kau dah dapat satu dana khas, kau boleh beli tonik yang ada dekat jamu-jamu ni, kau tolong, tiba-tiba kau boleh bercangkul gila-gila punya dalam satu hari tu, siap terus. Dia faham tak? Dia berkaitan dengan resource. Dia macam, dia sebenarnya aku cerita, dia macam ni tak? Katakanlah projek tu 1 juta. Tapi dalam kita punya simpanan kita ada 100 juta. Projek tu silap-silap 6 bulan boleh siap 2 bulan, 2 minggu lah. Longkok semua terus tu. Tapi kat situ kena tengok balik, kita kena kawal balik. Okey, kita kena monitor sungguh-sungguh. Mesin kena sentiasa bergerak. Udah mesin apa semua, yang mana yang kira orang tak apa, kira bayar rate lah. Bayar rate ikut hours lah ni. Ini kira ikut hours, bukan bulan-bulan. Kira macam ibarat macam kita bayar macam ni tau. Dia ibarat macam kita bayar secara kong. Kita buka kong, tahu tak? Bila buka kong ni, risiko dia adalah kalau kata less monitoring, dia orang akan mengabaikan dia punya output kerja tu nak. Sebab apa? Dia orang nak kerja rajin. Buat apa? Sebab apa? Dia orang sign kong. Baik, dia orang lambat-lambat. Jadi dia orang boleh duduk situ lama dan dapat kesinambungan gaji yang berterusan. Jadi selalunya kalau macam projek-projek besar ni kan, selalunya orang akan subtrade ataupun contoh atau apa, subtrade ataupun subtotal. Sebab apa? Tak payah nak fikir, tak payah pening pala dah. Tak kena cari staff ramai-ramai, nak kena berkawal tengok seorang. Jadi kita makan persen je.
Cuma kita terdesak, kita hanya manage paperwork saja. Tak ada. Cuma Mencon dia kena tengok kat mana part daging. Daging dia tu di mana? Yang banyak amount kan. Contohnya selalunya part selalunya orang dah ambil ni macam weight work lah, kerja-kerja basah kan. Kerja-kerja basah ni kombinasi dia ialah besi, formwork, konkrit. Tak ada. Kalau ada ABS, dia orang ambil ABS. Mencon akan ambil ABS sebab apa? Benda tu daging. Betul. Mana dia rasa macam specialist punya work tu, dia lempar bagi dia cari subtrade lah, dia bagi subtrade, dia bagi secara specialist lah kan. Benda ni pihak syarikat dia kena pandai lah. Macam kita ni sebagai advisor dia ataupun planner ke ataupun project manager, kita kena advise lah. Okey ni tuan, okey ni kerja. Contoh macam buat kerja-kerja piping and pipeline tu selalunya Mencon dia akan ambil bug excavation dengan lay pipeline. Yang tu amount tinggi-tinggi semua. Macam mudah lah. Yang penting dia test apa ni disinfection, flushing, lepas tu test leakage, lulus. Okey, tapi my part mechanical process apa semua ni dia tetap bagi kat specialist. Sebab pening pala. Nak calibrate lagi mesin tu apa semua bagai, nak connection lagi apa semua, nak termination lagi. Jadi macam Mencon ni dia yang dapat projek tu, dia yang pemilikan sepenuhnya projek tu. Jadi dia yang aturkan lah. Okey, aku nak tetap untuk mechanical process. Aku tak mau pening pala. Aku nak ambil semua daging-daging yang mudah-mudah nak ambil. Contoh macam tu lah nak. Kan? Macam mana boleh faham lah. Kadang-kadang benda ni dia macam ni tak, dia time versus cost. Kan? Time versus cost. Kalau time pun tak efficiency management, cost pun out juga. Cost akan bawa keluar lagi 2-3 kali ganda. Macam ni lah kan. Contoh lah, kau nak balik katalah kau nak balik kampung. Lebih efisiensi dia ialah kau naik bas ni, tak payah naik bas lompat. Tapi disebabkan kau manage time tu salah, kau lambat beli tiket ke apa, kau leka ke, kau lupa ke kan, urusan kau tu kau lupa nak booking tiket nak balik kampung raya kan, kau terpaksa naik bas lompat sampai 3-4 kali. Kau jadi rugi, masa drag. Orang dah beraya, kau baru sampai. Orang dah habis hari raya dah, kau baru sampai ke kampung. Tu kata time versus cost ni yang kena betul-betul proper plan tau. Jadi sistem ni dia tolong untuk kita compose dua benda ni lah, supaya matching time versus cost. Tu yang apabila cost tu ada peningkatan, tiba-tiba dia jadi higher rate kan. Tiba-tiba macam kes pandemik COVID ni kan, semua barang-barang naik. Jam. Habis physical task yang kita plan very well sebelum-sebelum ni out. Siapa boleh kata apa? Kena terima takdir dia. Sebab apa? Tiba-tiba rate harga barang di pasaran pun semua meningkat dengan mendadak kan. Tak boleh apa-apa. Melainkan surrender ataupun kecilkan scope of work ataupun reduce scope. Kata kami nak buat mutual termination, kami nak buat sampai sini saja. Hak yang lain tu kami dah kira dah, jika kami teruskan buat juga kami akan rugi sekian-sekian amount, sekian-sekian juta. Macam tu withdraw cara elok. Kalau mutual apa benda? Alamak, tersasul lah. Apa mutual termination kan? Termination bersama lah maksud tu kan. Maksud tu kira nak terminate tu cara kedua pihak lah kan, klien dengan Mencon kan. Cara elok lah. Jadi yang payment tu semua akan dibayar setelah selesai defect list dia lah. Defect list dia kata 12 bulan juga kan. Jadi dalam tempoh masa 12 bulan tu kira retender lah. Maksud aku tu bukannya
kena tunggu sampai habis 12 bulan tu baru masuk kontraktor lain dah lah kan. Kira masa lapping time dia tu mungkin lapping dalam sebulan ke, sebulan setengah kan, 2 bulan kontraktor lain masuk sambung. Tapi harga dia revise lah. Kan harga dia tu revise lah, kontraktor lain akan sambung balik lah kan. Sebab apa? Kadang-kadang ni macam company-company besar yang listed company ni, dia tak boleh terus approve tau tak. Penambahan harga tu maksud tu VOP tu, variation of price tu, dia tak boleh. Takut benda ni dia akan jadi satu orang kata apa, integrity hilang lah kan. Jadi dia kena masuk balik top management meeting ataupun VOC kan. VO apa ni, variation order punya committee meeting. Masuk, lepas tu pula buat pula apa tu, value management, lepas tu pula buat semula apa ni, value engineering. Tengok balik semua ni audit akan catat. Oh, ada susulan lah. Lepas tu retender balik. Kan. Cara macam tu lah kan. Sebab apa, memang banyak projek-projek semua underrate tau. Banyak kadang-kadang yang tengah duk buat tahun ni sekarang ni, ada yang di bawah bajet ataupun di bawah PDA kan, Prelim Detail Abstract, yang tahun 2019 punya, ada 2018 apa dah. Kan? Itu masalah projek. Dia banyak yang sekarang sangkut semua dekat harga besi cukup lah. Betul. Memang semua ada kod duit benda tu. Betul. Pak sajalah kita punya live main. Tapi itu pun dapat ujung-ujung tahun lengah. Betul. 4 tan tau. 1 tan lah ni naik. 4 tan lah. 1 tan naik dan sekarang ni 4K tau. 1 tan tau sekarang. Betul tak Bandi ya? Betul lagi kenaikan harga diesel. Diesel lagi. Kalau diesel yang betul-betul industri yang dah jadi RM4 lebih, dah macam RON 100 tau kalau isi kereta Ferrari minyak tu dia jadi. Tahu lah, cakap pun tak tahu. Kadang-kadang siapa yang jadi kontraktor kesian tau. Apa ni? Akik lah sekarang ni memang kalau kita kontrak tu, kalau boleh nak cepat-cepat siap kan. Macam tu lah, nak cepat-cepat siap lah. Betul. Tu yang projek ni, lagi cepat kita siap, lagi kita untung. Untung dekat raw material, untung dekat storage. Contohlah kita kata semen apa ni, stockpile kan, dekat semen punya yard kan. Lagi cepat kita buat tu, lagi cepat kuranglah dia mengeras. Contoh salah satu kita ambil semen lah kan. Selalunya semen ni walaupun kita duk alah dia kan, dengan batang piling ke apa, dengan plywood, dia akan tetap keras juga sebab moisture kan. Yang bawah sekali tu tingkat bawah, lepas tu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, selalu mengeras kan. Betul tak kan Bandi? Betul Bandi? Betul. Itu semua makan sumpahan tu. Makan sumpahan Sekarang. Ya kita order 1,000 bag. 1,000 satu load. Tak cukup. Tapi kadang-kadang bila macam orang tanya tadi, datang orang tadi, Tengku tanya tadi, naikkan persentage, normally lah yang saya sebelum ni, kita satu projek ni katalah projek tu sejutaan. Okay, kami dia punya initial capital dia berapa? Normally kami dia akan spend standby 5% daripada harga kontrak keseluruhan. Kalau kontrak tu lah yang saya punya pengalaman, itu 5%. Untuk kami akan keluarkan duit dulu untuk bayar yang awal lah sebelum kita dapat first payment kita. So bila kita nak pergi first payment, third payment, second ke third apa semua, dekat situ baru kita main dia punya amount yang kita boleh bayar. Bagi mana kami dapat duit, bila payment kedua dia akan dapat duit dia balik, atau dia dapat sebahagian dari duit dia lagi. Kita dah tengok duit tu berapa supaya kita punya cash flow masih dapat lah. Mana kita tak boleh katakan duit kita kata dengan 5% tu, kita buat kerja 10%, tapi klien bayar kita 3%. Tak boleh dapat balik kita punya initial capital kita. Memang kita akan jam lah macam tengah-tengah, tak boleh nak beli apa barang lah. Kita ambil langsung. Itu banyak kontraktor sangkut dari situ. Betul. Biasa masa kita buat pelarasan harga tu, saya pun banyak juga kena yang macam tu. Ya betul. Seni dia tu. Itu seni dia. Kat mana you nak letak you punya lubuk you. Selalu kalau tu biasa kontraktor dia akan letak kat piling. Piling cantik yang di-measure dalam tanah yang you boleh letak tinggi harga lah. Kalau dekat structure dia pun, kalau letak dekat kita punya tepi, column, benda tu calculate
by meter cube apa semua. Hmm. Lambat lagi kita kena benda tu nak masak lah, kita kena selalu kita letak item yang infra lah, cepat masak. Hmm, yes. Bukan dalam item macam IBS betul lah cikgu Sifu ajar tu. IBS pasal rate dia tinggi, dia bayar per numbers, bukan bayar on meter cube punya basis. Ya, betul. Kat situ nak kena manage dulu kat mana dia punya sumber kewangan dalam yang tersembunyi dalam kita punya projek yang kita boleh korek dulu untuk jadikan inisiatif kita lah. Boleh dapat tak tengok? Boleh. Clear. Item yang provision macam external work, macam kita infra yang saya buat sekarang ni, biasanya bahagian tu banyak provision. Provision sum. Maksudnya dia kira provisional lah, provisional quantity. Dia measurement. Nanti Pak SP nanti. Betul. Hmm. Tapi yalah, nak cakap ni pun tak tahu lah kan. Pengalaman saya ada juga buat rancangan tempatan banjir lah dulu lah. Tak boleh sebut kat mana. Memang kat kerja tanah tu, bila kita buat kerja tanah yang awal itu yang kita punya sumber kewangan lah benda tu. Pasal dia calculate by using surveyor punya bacaan dengan yang dikeluarkan. Kat situ SB, mana bukan SB, yang last kali SB yang kita panggil partial kan, partial SB kan, kita akan bagi part by part. Even macam kita buat piling pun, kita kadang-kadang kita macam kita buat profile kita tak boleh nak the whole area tu, the whole building punya SB kita keluarkan untuk baru kita boleh mulakan kerja paket. So kita initiate dia, kita ambil kata paket tu kita ada 100. So kita ambil dalam 20 punya lubang, kita buat satu SB. Kita buat macam kalau piling ni dia nak tengok dia punya ECC je lah, dia punya kedudukan piling tu lari atau tidak sebagai dia punya SB piling lah, mana dia pergi segi dia kedalaman kan, dia punya konkrit apa semua dah memang dah ada dalam bolong. So kita buat part by part punya SB, bila kita dah ada keseluruhan baru kita combine kan jadi master SB. Pasal ada cara lah, mana kita tak tunggu macam kalau kerja tanah tu mungkin dia boleh buat pecah kepada zon 1, zon 2, zon 3. Kan nanti call klien nak tunggu 3 zon siap baru nak bayar sekali. Mampu Kalau duit kau banyak dalam bank tak apa, tak ada masalah. Kau pakai dulu duit kau. Itu semua seni duit. Ya. Sifu nak ajar macam mana duit. Betul. Bagi RM10 jangan bagi RM20. Minta lagi RM10 memang kena tampau kan. Tunggu lain bulan katanya. Kalau ayah kita tulah dulu. Ya betul ya. Betul lah. Betul. Okay, tak apa. Apa ni? Tengku. Ya. Boleh tak apa yang Tengku buat ni nanti Tengku share dalam grup no? S-curve punya, S-curve ni yang ada banyak-banyak sampel ni, ada 3-4 sampel ni. Share dalam grup lah, share PDF boleh. Boleh saya bagi file lah tu. Terpulang lah nak bagi soft copy ke, hard copy ke, terpulang lah kan. Hard copy pula dah. PDF ke kan. PDF ke ataupun soft copy ke kan. Sama juga dengan tadi yang Microsoft Project tu dah. Sekurang-kurangnya kawan-kawan kita boleh cedok ambil lah kan. No? Boleh. Okay, baik. Kalau tak ada apa-apa kita stop sini dulu no? Boleh. Cuma itulah Mr. Ramesh bulan depan, minggu depan boleh Mr. Ramesh Ya, boleh. Try. You try install apa semua tu standby, lepas tu kita hands on lah. Sebenarnya ramai lagi ni tak masuk ni. Tahu tak? Sebenarnya ramai peserta baru tak masuk. Dia dah bayar-bayar tapi saya pun tak tahu lah, mungkin dia orang dah mungkin peserta-peserta baru tu memang dia orang dah asyik dengan video yang ada di dalam Telegram group tu. Saya rasa macam tu kot. Kan? Dalam grup Telegram tu memang ada video tutorial. Tak apalah, terpulang lah kan masing-masing kan. Nanti kalau dia orang dah masuk, dia orang nampak ada link tu masuk. Tak nak masuk pun tak apa, tak kisah kan. Nanti yang penting dalam grup tu ada link. Kan? Okey, boleh no? Ada apa lagi tak? Fandi dah apa Fandi? Tak apa. Bagus apa ni? Kita dengar sikit-sikit. Baguslah. Memory actually dalam kelas ni. Ya? Dapat refresh memory lah.
Tadi petang tadi saya jumpa ada seorang tu lah, dia berhubung dengan saya melalui Facebook. Dia mengalami masalah lah, dia projek TMB, dia kira company besar jugalah. Company besar dia orang ni, satu Malaysia dia orang buat untuk TMB je, untuk part civil sahaja. Untuk TMB projek. Satu Malaysia tau. Dia ni kira jaga belah Northern region lah kan. Jadi rupanya dia duk follow Facebook saya, dia duk tengok lama dah. Jadi saya ingat tu dia nak hire saya lah kan, buat program apa semua kan. Saya pun pergilah jumpa ni dekat sini, dekat rumah lah kan. Dia pun duduk sekarang tadi kan. Rupa-rupanya dia bercerita dia mengalami masalah program yang dia buat pun dah tak ketahuan. Lepas tu pula TMB punya director punya projek di Johor tu pun duk tekan dia orang. Sebab apa, dia orang ni kira vendor untuk part civil TMB tau, projek TMB. Satu Malaysia kalau ada civil punya part, dia orang. Kan dia orang buat macam kerja-kerja rehab untuk PMU, PPU. Buat cawangan baru pun dia orang semua kan. Jadi dia panggil saya tu, saya duk ingat tu ni lah kan, dia nak hire saya ataupun nak masuk kelas ke apa, nak hire buat projek baru apa semua kan. Saya pun duk standby quotation lah kan. Rupanya dia kata minta tolong, kami dah penin, macam mana nak lawan Klaus, kata kan. Saya beritahu dia, kalau nak lawan Klaus ni kena tunggu bagi klien terminate dulu kan. Bila terminate baru boleh angkat SIPA. Lepas tu dia cakap SIPA tu apa dia kan. Kata saya minta dia refer dia seorang company SIPA di KL tu lah kan. Yang saya kenal lah kan. Minta dia berurusan lah kan. Jadi TMB tak mau terminate dia orang. TMB duk force dia orang, force main macam tu tau. Jadi saya beritahu dia orang lah ni cuba buat surat bagi tahu dia orang, so reduce scope lah, daripada duk melalut rugi apa semua. Sebab apa, kalau TMB as a client, dia orang tak nak revise rate semasa kan, rugi lah. Dia cakap memang mana-mana semua rugi. Projek tu dia orang dapat masa tahun 2019 tak banyak, dalam 8.8 juta lah. Tapi kerja-kerja tu dia ada sikun-sikun dia lah kan. Sebab apa, pencawang tu ada yang ada yang sebahagian tu masih duk operation. Dia tak boleh tutup semua. Jadi yang kat situ dia macam partial apa ni, pemilikan tapak tu secara partial bukan fully lah kan. Jadi dia orang kat situ dia orang rugi lah, tambah lah mai COVID lagi tambah rugi. Lepas tu bos dia pun yang daripada KL tu, yang HQ pun duk tekan dia lah, tekan sebab apa, duit dah keluar banyak. Tapi pulangan tu interim payment sikit. Contoh dia katalah dah buat keluar, katakanlah setakat ni 80% dapat keluar. Tapi yang dapat dalam 15%. Takkan mengamuk tu kan. Mana pergi lari duit ni? Itu pasal beli simen satu trailer lah tu, tak habis pakai lagi 2 tahun. Kan. Jadi kadang-kadang penyakit juga tu, bila kita stockpile material tu terlampau banyak, takut kata barang tu naik harga, tapi kita tak beli tukar daripada duit lepas sebulan. Itu memang masalah lah. Kadang barang kita beli hutang sebulan. Ya, betul. Sebulan kita nak dapat duit, kita bayarkan supplier kita. Kalau tidak, kita buat apa? Yalah. Jadi itulah, saya pun, kita nak cakap pandai apa sangat, kita kena tahu apa sangat, kita cuma beritahu dia, dan ni cik kena withdraw lah. Maksud dia withdraw tu bukannya lari malam kata kan. Buat surat cuba dapatkan balik mana yang progress work done tu kena dapatkan balik lah kan. Dapatkan balik, tak kisahlah walaupun item-item tu dah below rate, katakan under rate, under rate. At least you taklah rugi banyak sangat kan. Tapi dengan syarat you kena keluarkan satu surat mengatakan reduce scope.
saya bagi pendapat lain tu lah kan. Reduce scope kami nak buat setakat ni. Lepas tu buat mutual termination. Terminate bersama. Kan. Tengok runding cara elok kan. Jangan sampai you nak withdraw, lepas tu pula you nak withdraw ataupun dia orang terminate. Kalau kontraktor tu withdraw, kemungkinan klien ada hak tak akan bayar tau. Dia akan tahan tau, dia akan tahan yang mana serta-serta tu. Dia ibarat macam kena terminate kan. Bila kena terminate, sekupang apa tu dapat. Tu pening juga. Saya pun aku ni ajak kontrak law. Saya rasa macam tu lah kan. Saya rasa macam tu. Aku ajak kontrak law kan. Yang kita ni, yang tahu ni, duk ni lah, apa, macam ni lah kan, duk ambil upah buat program saja kan. Jadi kita pun jadi tak tahu nak cakap lebih-lebih tak tahu kan. Tu yang bagi nombor SIPA tu, yang kawan kan, SIPA yang KL tu, so dia berhubung bincang tengok macam mana nak buat solutionnya kan. Kalau katakanlah dia orang nak fight lah kan, nak fight di mahkamah, kena tunggu instruction dia, macam termination lah kan, kena tunggu ni surat terminate, lepas tu fight ke SIPA. Itulah kan. Tahu dia cakap projek TMB pun memang pening jugalah, sebab apa, semua rate gila-gila punya rendah. Dia kata TMB rate gila-gila, lepas tu pula barang semua mahal-mahal, mechanical semua mahal-mahal, gila-gila mahal kan. Sekarang lah kan naik macam mana. Lepas tu pula dari safety, gila-gila punya safety. Dia kata nak unloading besi 1 tan saja, dia kata kena hire 3% ni, 3% incah ni, yang di bawah registered TMB punya safety. 1 flagman, 2 tagging punya orang, lepas tu 1 tu macam ni lifting officer, lepas tu 1 lagi tu macam traffic kot, macam dia ni lah kan, dia pantau keadaan sekeliling masa unloading besi 1 tan tu. Padahal 1 tan lah dia orang kena hire 3% tu. Tahu pening. TMB mentah kan, TMB gila-gila punya kan, macam tu kan. Harga pun gila-gila punya rendah. Macam kan. Tak apalah, okey lah. Nanti kita sambung lagi lah. Boleh lah, bagus lah pendapat bagus. Kita pun mana macam ni kan. Kita masing-masing share dengan mana tahu kan. Apabila kita dah buat share macam ni kan, saya pun ada buat live semua, harap semua klien-klien melihat kan, supaya dia orang pun ada satu kesedaran kan. Jangan duk force kan, nasi force. Sebab apa? Tanpa kongsi kong pun tak akan berjaya sebuah satu pembangunan. Betul tak Fandi kan? Betul. Walaupun dia kongsi. Kita harap klien dia tak tengok bang, abang nyelah ni. Susah nak besok minggu depan. Harap klien dia tak tengok lah. Masa minggu depan nak meeting ni, 1 bulan 3 kali meeting jumpa klien penat ni. Betul. 1 bulan 3 kali. 1 bulan 3 kali meeting no? 1 kali meeting apa? Technical, progress, satu lagi? Ranking bos. Oh, dah terkira. Ranking CPM kena verify dulu, disahkan oleh JKR, perunding tapak bina JKR, consultant. Baru boleh implement dalam report. Dia. Penat, memang penat. Sebenarnya kalau projek 1 juta dengan JKR memang penat. Tapi dia just a share lah. Kalau you ada dengar pasukan projek H1 JKR dekat PJD, you standby. Tapi tak cukup kaki tangan, tak cukup staff, jangan ambil kerja tu. Memang nanti. Memang dia, tapi dia bagus lah dari segi knowledge, know-how, better. Bila kita jumpa orang yang banyak benda yang bertanya ni, kita jadi break up lah. Dan kita sebelum ni kita rasa kita boleh counter semua benda. Dia jumpa macam ni, paperwork semua memang tip-top. Sedar dia tu tak pandai mana. Itu yang sampai jodoh saya berjumpa dengan ni
Sifu ni. Tak ada sibu Dah hakikat pada hari ni kan. Sibu. Walaupun kata bertahun buat CPM tapi tak tahu mantap betul tak betul sampai sekarang. Nanti nak membetulkan. Tak ada, kita pun dapat ilmu juga daripada ni lah. Kombinasi kelas-kelas ni bukannya Share lah sama. bukannya kata macam saya ni dapat satu kitab mai daripada mana-mana dak. Kan benda ni dia basic dia ialah manage project kan. On time, within budget. Lepas tu quality ada kan. Okey kan. Cuma cara nak operate program ni dia ada berbagai-bagai jenis. Kat situ yang kita buka kelas macam ni, kita nak combine. Okay, macam ni. Kalau macam ni. Sebenarnya tujuannya sama tujuannya kan. Tak apa. Okey, baik. No, mudah-mudahan kita mendapat barakah lah. Okay, no? Boleh secara mes no? Kita jumpa minggu depan no? Kira harap Mr. Ramesh lebih lebih Proaktif. Ah, Boleh tanya macam-macam Mr. Ramesh dalam grup ni, kita jawab saja. Tak ada kira kita siapa. Kan? Pendapat ramai penting daripada you fikir masalah satu seorang. I know you belajar CPM pun tak tahulah you belajar untuk baca ke you belajar untuk buat Mr. Ramesh. Sorry tadi je nak tanya. Pasal you background consultant kan? Ya. Mandi kan? Ya. Tanya tak? Contohlah kan, kalau kata kita dah dapat approval EOT kan? Ya. Okay. CPM kita tu biasanya kita reschedule ke kita buat semula? Revise. Revise. Betul, revise. Kita panggil istilah revise, maknanya kita bukan buat semula. Revise. Kalau kita tukar buat baru betul, dia kan tendang lah selalunya. Dia pasal sebenarnya you kena boleh Sifu saya Boleh. Memang betul revise betul. Masa you dapat EOT tu, you kerja you dah lakukan actual 50%. Okay. So bila you revise CPM baru tu, you kena protect you punya actual 50% yang you dah lakukan sebelum. Yes. Sebenarnya itu kelas lebih tinggi tu, Sifu boleh ajar nanti later lah. You kena protect dulu 50% yang kamu dah laku siap, dan kamu hanya reschedule balik kerja yang belum dilakukan, 50% yang belum dilakukan lah. Ambil tak boleh nanti. Maknanya bagi kita tu kita reschedule balik kan? Macam ni Tengku kena identify balik kat mana kerja-kerja yang idling. Yang kerja-kerja yang idling tu yang mana yang ada sangkut paut dengan EOT kan. Ambil kat part situ lah. Kan? Maksudnya contohlah kan, kalau persentage kita dah actual dah 50% kan. Lepas dapat EOT, contohlah kita dapat 150 hari kan. Jadi 150 hari tu kan kita kena extend lagi masa kan. Jadi biasanya saya buat apa kita panggil revise balik tu, kita ada budget dekat Microsoft tu panggil ingat dah malam ni. Reschedule. Kita reschedule. Kalau reschedule unstarted work tu. Based on buat yang kita kita berhenti, yang akan reschedule lah, maknanya kerja-kerja yang belum lagi on progress, dia akan pecah kan, dia akan jadi sepintas kan. Itu tak pastilah, tapi kalau saya memang saya elakkan sepintas tu. Rupanya tapi tak tahulah benda tu dibenarkan ke sepintas. Kalau ikut JKR dia tak benar, sebab apabila split task graf kita yang terbaru ni dia akan mendatar lah, dekat part tu dia akan mendatar. Yes. Dia akan mendatar. Banyak dia susah nak cakap sebab apa. Macam JKR pun dia orang pun banyak mazhab. Kedah. Pening. Lepas tu Kedah pula ikut JD pula. Berbagai-bagai JD. Tengku orang mana Tengku? Sorry. Saya tak tahu dia punya asal. Asal you area mana? Kota Baru. Oh, Kota Baru. Oh, jauh juga pada saya. Saya ni 9 kan. Okey, kalau ikut pengalaman saya dari Johor, Negeri Sembilan sampai Selangor ni, cara EOT tu senangnya dia buat.
Kalau you ada 50% yang semua yang you laporkan, Okay. masa kamu yang nak revise tu, kamu kena filter dulu task yang task, maksudnya filter kena lock dulu, filter dekat predecessor tu. Sorry, predecessor dekat dia punya percent completed tu, kamu kena filterkan kerja-kerja yang filter keluarkan dia task yang belum 100%. Yang situ, lepas tu dia bila mana kerja tu dalam 80% ke 20% ke 30%, kamu zero rush yang balik persen tu saja. Persen yang 100% betul tak boleh usik lagi dah. Betul. Persen tu patutnya actually dia akan lari sikit tapi dia turun tak banyak lah. Lepas tu dia melibatkan mana you kena save, clear baseline, set baseline baru. Panjang sikit lah kalau malam ni nak cerita tu. Ada selalu dia punya method dia macam tu je. Yang tu saya tak tahu lagi, saya nak belajar lagi. Sebelum ni saya belajar, biasanya kita reschedule balik kan. Lepas kita work done, kita berhenti kat mana, lepas tu kita terus buat reschedule. Yang akan pergi split task kan, yang pergi, lepas tu kita tengoklah mana yang kita nak let masuk balik. Ikutkan macam tu. Betul lah, kalau you buat reschedule dia akan jadi split time macam si Fuajar tadi lah. Dia akan nampak tak cantik lah dekat you punya gancat. Gancat tu mendatar lah, dia mendatar. Kalau okey, sekejap dia sebenarnya kalau ikut logiknya mendatar ni apabila ada force major 43 A. Memang tak ada siapa pun tak dibenarkan bekerja tau. Memang berdatar. Apa pun tak boleh bayar. Tak, even prelim sendiri pun katakanlah kalau kata force major 2 bulan. 2 bulan tu mendatar. Tapi bagaimana pula kalau EOT tu disebabkan tambahan kerja ataupun disprinsi pada drawing, dia tak boleh declare graf tu mendatar. Dia bekerja, dia dalam tempoh bekerja. Dia bekerja tiba-tiba ada tambah skop. Skop tu disebabkan kelalaian daripada design consultant ataupun design klien. Jadi perlu penambahan masa. Apabila kita buat kaedah split, automatik tempoh yang mana yang kita split tu, pentafsiran dari graf tadi tu dia akan mendatar. Mendatar ni maksud dia kita berhenti sekejap, kita rehat sekejap. Mendatar tu ada progress lah dalam tak ada progress. Ada certain tu aku jumpa juga ada planner ni, dia minta advice aku tengok lah kan, kenapa graf kau ni tiba-tiba menurun. Bila menurun ni seibarat kau pergi cabut, kau pergi buka balik tiang kau dah konkrit, kau pergi buka balik piling, kau pergi buka balik lantai konkrit yang mana kau konkrit, kau buka balik pelak-pelak kongsi-kongsi lepas semua ni. Macam mana boleh drop? Dia dia bagi tahu aku kata dah JKI instruct macam tu. Mana boleh? Kalau instruct JKI instruct macam tu Ustaz belah mana atau projek tu aku lupa dah. Alamak, lupa. Dia jadi drop. Graf tu tiba-tiba dia naik. Dia tak macam nak naik. Dia naik macam biasalah kan, macam biasa tiba-tiba dia drop. Aku tanya dia kenapa JKR boleh approve macam ni. Dia kata JKR yang nak, dia kata drop ni disebabkan siapa pun tak kerja. Mana boleh, kata kalau siapa tak kerja pun dia tak boleh drop, dia akan mendatar. Kalau drop kau pergi buang tau, kau buang ataupun masa drop tu kau kena terminate. Lepas tu pula hari yang sama kau disambungkan balik kontrak. Cuma tempoh pagi tu kau kena terminate, petang tu kontrak tu try balik. Ibaratnya tu either one lah, ataupun kau pergi buang tas-tas kerja tu yang mana yang dah konkret. Macam katalah masa drop tu katalah kerja-kerja contohlah katalah superstructure kata contoh first slab first slab ke first column ke. Ibarat kau pergi head tu kau tanggal balik, tanggal. Faham tak? Tu kadang-kadang ya. Saya sebenarnya macam ni. Saya ada masalah sekarang ni. Masalah ni dia sebenarnya dari segi klien saya lah.
dari segi klien saya ni dia macam dia petikai saya punya actual percentage, sedangkan actual percentage saya dengan 2S buat value dekat on-site tak banyak beza, 3% je. Tapi kalau ikut saya benda tu betul lah, acceptable lah kan. Tapi dia kata, percentage dia patutnya tinggi lagi. Kalau saya tinggi, kita tak sama dengan 2S. Dah sekejap. Dah, okey, klien tu bagi tahu kau kata actual work done tu dia kata kau update tu rendah. Kau ikut dia lah. Kau ikut dia. Dia nak bagi kat kau dah tu. Kau ikut dia. Saya takut saya bagi bila percentage tinggi, QS value lagi rendah daripada saya. Yang tu kena tengok balik lah. Kau kena tengok balik persen weightage dekat cost pula. Baguslah tu. Kepada klien tu. Dia nak bagi kau. Hati mulia dia nak ambil. Tapi normally dia punya soalan yang pernah kena tu dia jawab senang lah. Kalau dari segi payment, you berdasarkan pada you weightage kecil harga you kan. Betul. CPM pula kita ambil daripada weightage bilangan hari kita sebenarnya. Bilangan hari kita bekerja yang sebagai jadi percentage kita. Sangat. Betul tak tahulah betul tidak. Kalau kita ada 10 hari punya duration, kita siap kerja tu mana kalau kita ada 10 hari kerja, 10 hari duration kita baru hari kelima, so kita automatik kita punya percentage kita 50%. Dikira macam tu lah, straightforward. Kalau CPM yang saya faham lah, tak tahu betul ke tidak ya. Tapi kalau kerja kita ada 8 hari, kalau kita kerja kita ada 5 hari, okey, kita siap 3 hari. So daripada 5 hari tu dia punya calculate dah jadi 60%. Itu yang menyebabkan percentage nampak berdasarkan bilangan hari yang kita ambil dalam CPM dia. Tapi bukan total bilangan hari lah. Bilangan hari kita yang kita punya data overlap tu, bilangan hari yang kritikal. Pasal duit dibayar berdasarkan kerja nilai kerja yang dia siap ditambah. Betul. Macam kita cakap tu tadi lah, kalau kerja NSC kan dia supply genset seketul 3 hari punya kerja, dia supply probe 500,000. Dia buat wiring 3 bulan baru 30,000 lah. Dia contoh lah. Benar. Kalau jawab secara dari segi logik akal lah, tak tahulah kalau nak orang tu nak bagi lebih tu itu belakang kira ego kan. Betul faham. Kalau nak menerang dengan orang yang bukan yang buat itu kan, kat situ lah. Saya pernah diamkan JK pas satu je kan. Kalau dia mempertikaikan kenapa persen saya rendah, kenapa claim tinggi. Soalan tadi lah, boleh ke persen kewangan lebih tinggi daripada persen fizikal. Dia itu yang pegang. Dia sebenarnya kalau nak apa ni, nak bagi settle ni lah, nak bagi settle macam isu yang Fendi bagi tahu ni kan, selalu jangan JK ada bertikai lah kan. Kenapa progress ni 2 hari tapi kewangan tinggi kan. Kadang-kadang dia orang bertikai macam tu, kadang-kadang dia orang cakap kenapa progress tinggi tapi claim rendah kan. Dia kalau katakanlah benda ni tak berlaku kan, benda ni tak berlaku, bermakna S tu tak wujud lah. Dia kan jadi line je, graph line linear lah. Okey, dia ibarat macam ni lah. Bila linear dia ibarat macam ni. Kalau kau kerja 10 jam, kau akan dapat gaji 10 jam. Habis cerita. Settle? Faham tak? Settle? Faham tak? Kalau kau kerja 10 jam, okey, fizikal. Kalau kau kerja 10 jam, kerja tu fizikal, kau akan dapat gaji, kos untuk 10 jam. Habis cerita. Dia jadi graph linear, straight dia. Dia akan bertemu juga 100%. Tapi dia dah tak ada dah landaian tu, masa starting tu. Lepas tu dia naik, makin naik. Lepas tu sampai di atas tu lebih kurang dalam lagi baki 25% ataupun 20%, dia akan landai balik. Bertemulah 100%. Dia tak jadi macam tu lah. Semua projek akan jadi rendah. Startingnya insurans apa semua tak ada dah. Kedah, levy semua kedah. Register dengan JKKP pun tak ada dah. Kedah semua. Tahu tak? Ibarat je tu. Tu kalau nak
Kalau nak merungkai lah, nak merungkai persoalan JKR. Jadi itu. Boleh faham tak? Tengku boleh faham Tengku? Boleh. Tu kenapa sifat apa ni, projek lah, kita kata projek lah kan, projek ni graf dia adalah berbentuk S-curve. Walaupun tak nampak macam S tu, sekurang-kurangnya masa starting tu dia ada juga macam landaian tu, walaupun dia tak landai dekat dasar dia kan, dia naik sikit. Sebab ni lah nak buat insurans kan, prelim nak set up nak connect dengan temporary supply kan, bagai-bagai benda ni kan. Mana boleh terus dapat letter award tu, esok tu start dah semua dah in order dah kan. Macam mana dengan pemilihan barangan, macam mana dengan kelulusan bahan, semua tu kena take time kan. Paling minimum pun 4 hari kan kelulusan bahan tu pun minimum. Busuk-busuk mau 14 hari nak tengok check lagi apa semua bagai. Benda-benda ni dah tak tahu orang nak cakap pun tak faham. Kita kadang-kadang cakap sampai kita pun lost. Tak apalah, ikut hampa berkuasa kan. Kami buat dah sampai tahap itu kan. Apa yang dia orang tahu, kontraktor ni makan gaji dengan kami yang bagi projek, ikut sudah, jangan cakap banyak. Tu yang kadang-kadang bila my process termination, kontraktor dia berjuang habis-habisan, dia fight kau yang kerajaan dia akan fight kau yang. Sebab apa? Kontraktor ni dia akan kaji betul-betul kontrak law, apa yang ada dalam COC tu, condition of contract tu. Dia orang ni lebih mendalam tentang kontrak daripada klien-klien yang buat tu. Betul kan? Saya bukan nak cakap, betul. Dia orang kaji sungguh-sungguh, kaji. Sebab apa? Dia orang dah tertindas. Selalunya orang yang tertindas ni adalah orang yang lebih agresif tau, orang yang lebih lebih tahan lah, orang tahu lah. Lebih tahan orang tahu, dugaan, tahan risiko kan. Jadi dia nak keluar daripada kongkongan tu, ataupun dia ada macam sifat dendam lah, revenge lah kan. Dia akan kaji, pom, pergi bawa SIPA. Tu yang banyak KK SIPA semua menang kat kontraktor. Banyak menang kat kontraktor. Okey, boleh lah. Nanti kita sambung ni lah. Mr. Ramesh dah tidur dah apa? Tak. Dengar. Belum tidur lagi. Mah ni rasa mah tidur apa ni? Mimpi lah mah belum lagi. Kacau, tak boleh, saya kena tidur. Esok saya ada meeting tau. Saya takut saya tidur dalam meeting tau. Kan? Okey, baik, tak apa lah. Nanti kita jumpa lagi no. Yang penting jangan keluar grup lah no. Dalam grup tu kita share lah kan. Kita share lah apa-apa kan. Share, tak kisah apa yang berkaitan dengan management kan, pengurusan ni tak semestinya construction, berbagai-bagai jenis bidang dan industri kan, semuanya relate. Tidak cuma bentuk culture dia beza kan. Macam kita ni culture dia more kepada construction kan. No? Okey, boleh no? Boleh no? Okey, baik. Nanti kita jumpa lagi. Okey, selamat malam semua. Okey, selamat malam. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey, bye-bye.